Masalah takbir sembahyang jenazah menepati rakaat di dalam sembahyang. Mengenai sembahyang jenazah kan, kita mungkin duk sembahyang dah, ada setengah dah sembahyang, ada setengahnya dia hantar mayat jenazah itu sampai ke pintu masjid, dia pun tak masuk masjid. Dia usung dah elok dah, keluar daripada van bawa mayat itu, dia usung sampai pintu masjid. Orang masjid yang duduk dalam masjid pun ambil, dia pun ambil, dia pun uluk, dia pun pusing hidup di parking kereta ataupun parking motor sambil kena berasap kan. Dia tak masuk kan, tak sembahyang jenazah. Yang akhir sekali nak bagi penghormatan dia tak buat. Ada banyak tuan, bukan tak banyak kan. Kadang-kadang kira-kira tu hak dalam masjid dengan luar lagi ramai kan, luar lagi ramai yang dalam sembahyang dan sembahyang jenazah kadang-kadang duk berlaku. Sebab itu dalam sembahyang jenazah ini siapa yang utama kena jadi imam itu pun kena kira kan. Setengah tu kalau dalam keluarga meninggal tu dunia, dia cari itu imam. Itu memang kena cari sebab untuk menguruskan segala jenazah, segala mandi mayat atau kapan dan sebagainya. Tapi nak jadi imam tu lebih aula, lebih afdal sepada dalam keluarga tu yang lebih baik, lebih afdal lebih afdal. Walaupun imam ada, tapi kalau dia minta pada saya nak jadi imam, imam tak boleh buat apa kan. Dia yang lebih layak. Kalau ayahnya meninggal, anak jadi imam, Allahu Akbar kan, sangat istimewa. Maknya meninggal, anaknya jadi imam, yang tu sangat istimewa. Diterangkan semua. Baik, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sembahyang mayat itu sepatutnya dilakukan oleh waris kaum kerabat yang hampir. Sembahyang mayat ini sepatutnya diurus ataupun dilakukannya oleh kaum kerabat yang hampir, sahabat handai, jiran dan penduduk setempat seramai mungkin sebagai hadiah dan sumbangan terakhir kepada si mati. Sepatutnya kena berlaku bila mana salah satu mayat telah berlaku, yang kaum kerabat yang lebih dekat dengan dia tu urus yang tu lebih baik. Kalau nak mandi mayat itu pun terutamanya orang yang dekat dengan dia, yang boleh menutupi rahsia keaibannya. Kadang-kadang mulut semang-semang terlajak tuan-tuan. Tapi kalau yang duk mandi mayat selalu ni, memang dia cukup jaga. Orang duk mandi mayat dia cukup jaga mayatnya. Dia keluar, macam mana mayat, orang tanya, tak ada apa, macam biasa. Tapi hak jenis duk melawak-lawak, dia terlajak cakap Allah, dia sebut macam tu, Allah. Tak sah tuan-tuan. Kalau boleh elakkan, kalau maka terlibat yang kita mandi mayat itu, jangan keluar apa-apa yang perkara yang tidak baik, jangan keluar. Tutup kan keaiban dia tu. Dia bukan tak tahu, dia tahu semua. Mayat tu dia tengok. Kalau kita gosok kacat pun, kalau dia boleh bersuara lah, Allah dia bersuara, tak sadar mandiku. Kalau dia boleh bersuara tapi tak boleh bersuara kan, dia bukan terasa apa yang kita buat tu, dia terasa ketika mana kita mandi. Kalau boleh, hendaklah bilangan orang yang bersembahyang itu sampai 40 orang atau 100 orang. Disuruh oleh syarak kepada kita, kalau seelok-eloknya 40 orang ataupun 100 orang. Sebab tu disuruh oleh Imam, di sini disebut dua hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Imam Muslim. Satu riwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan yang satu lagi dari riwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatin aw 40 rajula la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Bermaksud, mana-mana orang lelaki ataupun perempuan Islam yang mati lalu disembahyangkan jenazahnya itu oleh 40 orang lelaki yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu yang lain, nescaya Allah menerima permohonan syafaat mereka terhadap jenazah itu. Tengok, Nabi sebut dalam satu riwayat ini oleh Imam Muslim, sebut bagi lelaki ataupun perempuan yang meninggal dunia lalu disembahyangkan jenazah itu oleh kaum lelaki yang tidak menyekutukan Allah. Kaum lelaki yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah Ta'ala akan menerima permohonannya yang memberi syafaat kepada mayat itu. Sebab tu kita kena ada satu pegangan, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Seperti mana kita buat korban pun, kalau buat korban menyekutukan Allah, bimbang, risau dengan perundangan Allah, itu pun tak jadi juga. Sembahyang jenazah, nak sembahyang elok, Allahu Akbar, keluar sembahyang jenazah, sebelum keluar ataupun sebelum masuk,
Islam ni rasa tak apa nak seronok lah kalau buat di Melangkawi. Tak jadi. Sebab dia nak menyungutu ada unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak rasa hak Allah Subhanahu wa taala lebih sesuai dalam kehidupan ini, dia rasa diri dia. Sembahyang jenazah sia-sia. Sebab tu nak dapat syafaat, yang kita doa tu nak boleh syafaat kepada mayat itu, pastikan salah satu cara apa dia? Jangan menyungutukan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum lelaki yang sembahyang, kan, bagi pada mayat itu. Kalau dia menyungutukan Allah dengan sesuatu selain daripada Allah, dia sembah ataupun dia rasa tidak sesuai dengan perundangan Allah Subhanahu wa taala, tidak rasa selesa dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang 5 waktu ni kalau boleh 3 waktu cukuplah. Maka sembahyang juga, tapi tidak ada makna baginya. Tidak ada makna baginya. Dan dalam satu hadis Nabi sebut, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna min ata kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fi. Bermaksud mana-mana mayat lelaki atau perempuan yang disembahyangkan oleh satu kumpulan orang Islam yang sampai bilangannya 100 orang, sedang kesemuanya memohon syafaat keampunan baginya, nescaya permohonan syafaat mereka terhadap mayat itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi 40 orang. Kalau boleh ramai lagi bagus. Kalau 100 orang pula, dia pula ni semua benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kali terakhir untuk memberi penghormatan kepada mayat ini. Lebih-lebih dalam orang yang dia kenali, dalam kampung kita, dalam qaryah kita, kita kenal sangat. Maka dia sendiri dengan sukarela, bukan dengan sebab sampul sorat, kan? Bukan sebab pipi Allahu Akbar, kepak yang keempat, harap sampul tebal dah sekali lagi. Tak boleh. Pungah macam tu, balik awal lah abad dia. Tapi benda tu bukan nak bunyi dalam hati, tuan-tuan. Menyungutukan Allah pun kalau dia ada 3 perkara, kan? 3 perkara: niat, perkataan dan perbuatan. Hati, kalau pun hati siapa nak tahu? Tak suka kepada Islam siapa tahu dalam hati, siapa pun tak tahu. Mulut boleh orang dengar, mulut bunyi boleh orang dengar. Perbuatan kalau dia buat seorang-seorang dia di semua tempat yang sembunyi, orang tak tahu. Kalau yang terang, orang tahu. Yang 3 perkara ni kena jaga: niat, perkataan dan perbuatan. Boleh menyungutukan Allah Subhanahu wa taala, yang ni syirik kepada Allah, kena jaga-jaga, jangan terlibat. Maka di sini sekiranya kalau hati dia tu baik, bersih, suci, semata-mata sembahyang itu kerana Allah Subhanahu wa taala, minta beri syafaat apa yang dia sembahyang itu supaya mayat ini diringankan azabnya, Allah Taala akan makbulnya. Sekiranya 100 orang. Sebab tu dibolehkan kepada kita, sekiranya dalam qaryah kita itu bilangan kurang, boleh jemput masjid-masjid lain. Syarat dia jangan harap sampul sorat, kan? Jangan harap sampul. Boleh jemput masjid ni, minta hantar 2 kereta, temoyong 2 kereta, kisap 2 kereta, mana-mana masjid nak buat dia boleh jemput. Kalau belah luar sana, tuan-tuan, kalau setengah dia buat tu 20 buah masjid dia jemput. 20 buah masjid. Satu masjid 2 kereta, 2 kereta 10 orang. Kalau 20 buah masjid berapa orang dah? 200 dah, kan? Kadang-kadang bilangan yang penuh, ramai, kan? Mayang. Sebab apa? Nakkan sangat itu, sebab Nabi sebut dengan 2 hadis ni, boleh 40 orang ataupun 100 orang. Boleh seelok-elok. Tapi kalau dah 40 pun tak ada, kan? 40 tak ada, 100 lebih lagi, 40 tak ada. Dia ada 10 orang, buat cara 10 orang. Buat cara 10 orang. Adakan 2 saf, jangan buat 1 saf, kan? Buatkan 2 saf dan sebagainya. Itu yang tu lebih aula dan sebagainya. Itu mengenai untuk keutamaan sembahyang, kelebihan yang Nabi sebut. Sebelum saya masuk takbir, mengiringi kata rakaat itu. Baik, rukun sembahyang mayat. Sebab kita kena tahu, kan? Kadang-kadang dia pakai kepak gitu ya, dia bukan tahu dia kira rukun apa dah. Pakai kepak ya, kan? Pakai kepak kan, bukan tahu apa. Tanya rukun apa? Rukun takbiratul ihram, Fatihah, rakaat. Masuk pi rakaat dalam surah sembahyang jenazah. Tiba-tiba imam tak rakaat, dia pun rakaat. Allah, pungah aku pi rukun, aku kira tadi termasuk rakaat. Nak buat macam mana pi rakaat? Kan? Bukan ada tak ada berlaku tuan-tuan. Di sini wallah alam tak berapa betul. Kalau di luar sana tuan-tuan, berlaku tuan-tuan. Bukan biasa sembahyang jenazah, kan? Dalam kehidupan dia tidak biasa sembahyang. Tiba-tiba dah
jinak dengan masjid. Orang pun petang ni lepas sembahyang asar kita pergi sekali, pergi mana? Sembahyang jenazah. Nak tolak serba salah, kan? Tak apa, jom pergi sekali. Pergi tengok, gelisah dah. Ni dia yang cerita, kan? Orang yang berlaku cerita. Tengok soft-soft, dia kata apa siapa pergi duduk rapat-rapat. Dia tanya soalan. Masa dia cerita tu, masa saya masuk nak soft, dia kata tengok pakat duduk rapat, dia kata aku nak rokok macam mana kalau rapat macam ni. Tengok puak-puak ni pun Allah, aku tak belajar, dia kata. Selagi depan nak rokok macam mana aku nak tengok, kan? Dia pun imam Allahu Akbar, dia pun tak ada nak tengok, dia pun rokok berkenal belakang orang, kan? Pusing tengok kiri kanan, tak ada siapa yang rokok, aku seorang, dia kata, kan? Berlaku, tuan-tuan. Sebab apa? Tidak mengetahui mengenai dalam sembahyang jenazah itu tidak ada rokok. Baik, rukun sembahyang mayit itu ada 7 perkara. Walaupun kita tuan-tuan dah tahu, tapi kita ulang balik perkara ni seperti mana menonton TV, tuan-tuan. Citra filem ni dah lama orang, tapi lah ni cuba tengok, memang suka tengok juga, tak jemu, kan? Walaupun ulangan berlaku, tapi kita tengok. Walaupun ulang berlaku mengenai rukun sembahyang mayat ini, walaupun kita telah mengetahui, tapi kalau kita dengar semula, satu ilmu juga kepada kita. Yang pertamanya, niat ketika takbiratul ihram. Kita niat takbir ketika mana? Takbiratul ihram tu niat, kan? Mayat apa? Lelaki ataupun perempuan, kan? Fardu kifayah dan sebagainya. Niat saya tak mahu sebut dah, tuan-tuan dah telah mengetahui niat itu, Yang keduanya, berdiri betul bagi orang yang berkuasa. Berdiri betul seperti mana sembahyang biasa. Kena berdiri betul. Tidak boleh berdiri sengit sebelah, kan? Duk pergi condong dan sebagainya. Tapi kalau dia jenis condong, tak payahlah. Jenis bengkok tu tak payahlah, kan? Tapi kalau dia berkuasa, sihat tubuh badan adalah, maka berdiri tegak. Dan yang ketiganya, takbirnya 4 kali. Takbirnya 4 kali. Allahu Akbar. Di tengah-tengah tu ada ulang, kan? Tapi syarat dia ketika mana takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan? Ada yang setengah sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kan? Kalau tak lebih afdal terus Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Yang tu lebih afdal, kan? Lebih afdal. Allahu Akbar takbiratul ihram, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus. Yang tu lebih baik. Dan yang empatnya membaca Fatihah. Yang keempat, rukun sembahyang mayit adalah membaca Fatihah. Dan yang kelimanya selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, doa bagi mayit. Yang doa kita dah baca pada Allahumma ighfir lahu ataupun Allahumma ighfir laha. Kalau tak tahu langsung mayat lelaki, tak tahu nak tanya, orang tak pun tak umum. Mayat lelaki dia tak umum, ataupun mayat perempuan dia tak umum. Kita menjadi tanda tanya, siapa ni? Lelaki kan perempuan, duk jadi ragu-ragu. Terus baca Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Terus baca yang tu. Tidak perlu baca Allahumma ighfir lahu warham ataupun Allahumma ighfir laha warhamha, tidak payah baca. Baca terus Allahumma ighfir lahum warhamhum. Dan doa bagi, ataupun yang terakhir, yang takbir yang keempat, baca Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu tak tahu nak baca, untuk diam sudah, kan? Dah tak boleh nak baca, lupa. Bukan tak boleh, lupa, lupa terus. Allahu Akbar takbir apa, at-tahiyah kah? Bukan, bukan dia. Allahumma la, tak ingat duk sengap. Dah tak ingat nak buat macam mana, kan? Maka imam bagi salam, ikut bagi salam. Itu sebagai yang keenam. Dan yang ketujuhnya, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang ni menjadi kebaikan bagi kita pada ketika mana sembahyang jenazah, bagi salam. Belum ada lagi orang sapu muka. Ada tak ada? Lama tak tanya pada tuan-tuan, kan? Lepas sembahyang jenazah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan ambil tangan letak kepala, terus sapu. Ada tak ada? Ada tak ada? Tak ada? Ada juga? Ada lah, tapi tak semua. Tok Imam memang tak buat, kan? Tok Imam pun tak buat, kan? Tok Imam, tapi ada sebahagian dia terlajak, boleh jadi terlajak pasal dia biasa sembahyang, asal bagi salam ni terus dia nak tapi tak dibuat, kan? Banyaknya tak buat, kan? Banyaknya tak. Itulah cara sembahyang, kan?
yang Nabi sembahyang, tidak sapu muka. Seperti mana sembahyang fardu pun Nabi tidak buat. Tapi kalau kita buat salah tak salah kan? Ada juga Nabi sembahyang bukan Nabi sapu muka. Nabi sembahyang di padang pasir, Nabi sapu pasir di dahi kan? Nabi sapu pasirnya di dahi, pasirnya terlekat. Maka para sahabat melihat perkara tu, maka apa yang Nabi buat sahabat pun nak buat. Nabi sapu, tak ada pasir pun sapu bila. Sebab Nabi buat. Apa yang Nabi buat, para sahabat buat. Maka para sahabat buat tu, akhirnya para alim ulama mengambil satu pendekatan untuk kita. Sapu juga baca doa. Bukan sapu saja, baca doa kan? Boleh buat. Maka kita buat tidak salah. Tapi yang betul dia, Nabi tidak buat. Dan Nabi tidak buat. Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi kanan. Nabi terus daripada kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Daripada kanan terus Nabi ke kiri. Yang kita ada Assalamualaikum warahmatullahi, parking sat. Assalamualaikum warahmatullahi, nak parking lah. Tapi yang tu Nabi tak buat lah kan? Tapi kalau kita nak buat tu tak salah, sebab dah bagi salam, dah rungkai dah daripada sembahyang tu. Nak buat tidak salah. Tapi nak ikut sunnah betul, daripada kanan terus ke kiri. Yang tu lebih afdal mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai itu yang tu rukun-rukun sembahyang mayat. Maka kita kena mengetahui rukun sembahyang, yakni pada jadi niat, berdiri betul, takbir 4 kali, membaca Fatihah, selawat ke atas Nabi dan doa bagi mayat, lepas tu akhirnya salam. Maka kita boleh buat. Sekiranya ada jenazah dalam qaryah kita, lapangkan masa. Sebab kali terakhir kita nak bagi penghormatan kepada dia. Nabi suruh sangat ketika mana doa tu, ikhlaskan kamu ketika mana baca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. So Nabi suruh ikhlas kan? Supaya apa? Allah Ta'ala ampunkan segala dosanya kan? Sebab apa? Dia akan pergi, dia akan bertemu di situ, buku mula nak buka. Bila habisnya nyawa, diisung masuk dalam kubur, baru terjaga. Ketika mana hidup tadi, kita duk rasa kita hidup ni kita jaga, padahal kita hidup ni mati sebenarnya kan? Bukanlah sebenar-benar mati kan? Maksudnya kita masuk dalam kubur itu baru kita terjaga. Hang jawab, ni hang buat apa? Jawab, sebelum duduk dalam dunia tu kita macam-macam buat kan? Main masjid ada yang tak main masjid ada, dengar suara azan tahu tapi dia tak main pun ada, yang pergi tengok sana lebih seronok kan? Yang tu pun ada dan sebagainya. Tapi bila masuk dalam kubur, baru buka buku. Masa tu baru terjaga daripada bermula pada hari dalam kubur sehingga pada hari kiamat nanti. Jaga terus. Siang lah ni kita seolah-olah mimpi pada siang hari. Seperti mana kita mimpi, kata guru sebut apa, kalau kita mimpi, betul-betul mimpi tu tak, mimpi di tengah malam. Mimpi bawa apa? Naik kapal terbang. Bukan jatuh kan, sampai jugalah kat Jeddah. Jatuh tu bab lain. Maksudnya naik juga kapal terbang sampai Jeddah dan sebagainya, pergi di macam-macam dah tahu buat ibadah. Bagus lah. Mimpi baik. Jaga-jaga tengok. Bini pun duk tengok kita, abang ni awak jadi apa kan? Dia apa? Allah, mimpi tak ada apa kan? Yang mimpi tadi hilang gitu saja. Kita pun begitulah. Hari ini kita hidup dengan keluarga, dengan ibadahnya apa semuanya dengan keluarga. Masuk dalam kubur, siapa pun tak ada. Apa yang kita buat ni tak ada apa ada dekat kita. Kawan tak ada, rakan tak ada, jiran tidak ada, kereta mewah tak ada. Yang akan ada pada amalan kita. Yang lain semua, bini yang kasih comel hotel ke mana pun tak akan duduk dekat dengan kita. Abang saya nak mati juga, tapi nyawa tak habis, dia tak akan mati. Walaupun cantik, dia tak akan ikut bersama. Bila mana kita mati, itulah bermula kita jaga daripada mimpi kan? Maka sebelum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan hidup kita ini terbela, terkawal oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kehidupan kita mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebut apa? Allahumma firlahum, ya Allah ampunkanlah dia. Kita dah minta tu, kita minta ya Allah ampunkanlah dia. Kalau 40 orang minta, kita duk buat ini, hari ni hari dia.
Kita pun harap bila pada masa satu hari ini kita pun didoa oleh kawan-kawan kita. Kita harap demikian, didoa oleh kawan-kawan kita supaya, ya Allah, ampunkanlah dosa mayat ini, ampunkanlah dosa dia ni, ya Allah. Lalu 40 orang Nabi sebut dengan hadis 40 ataupun 100, Nabi sebut situ mustajab doa. Maka kalau kita boleh buat 40 orang tu, insya-Allah yakinlah dengan hadis Nabi, Nabi keluar daripada mulut Nabi itu, Allah akan ampunkan. Walaupun kita mengetahui dia tu ada sedikit cacat celah dalam kehidupan dia, tapi Allah tetap akan ampunnya. Dan ya Allah, rahmatkanlah dia. Allahumma fir lahu warhamhu, ya Allah, rahmatkanlah dia. Siapa minta? Kita yang minta pada mayit di depan kita tu, kan? Rahmatkan dia, ya Allah. Wa'afi, maafkanlah dia, ya Allah. Sekiranya kita tak sebutlah lah, ada yang dia kelakuan silap ataupun salah, melakukan dosa, dan ya Allah, maafkanlah dia, kan? Kita minta kepada Allah untuk dia. Dan muliakanlah tempat persinggahannya. Kita minta pula, ya Allah, muliakan tempat persinggahan di mana? Alam barzakh, gelap gelita, zulmat. Tuan-tuan cuba rasa, tengok sekali tuan-tuan, kan? Kita kena rasa tuan-tuan. Saya ada rasa, tuan-tuan, Allah alam, saya ada rasa. Ketika mana ada jenazah, ada dalam kampung kita dengar kata ada mati saja, tanya tukang korek liang, bila nak korek? Sat lagi selepas sembahyang subuh, dia kata pukul 7 dia pergi korek liang. Kita ikut sama, korek sama-sama. Dah siap dah tengok, habaq ada, tunggu kat atas tak, saya nak masuk dalam, tolong tutup sekali lagi, jangan kamu sudah masuk. Untuk kita merasai tuan-tuan, merasai, tutup tengok, lubang tetap ada juga lah sedikit kan, tapi gelap, kan? Kalau boleh baring tengok, rasa suasana. Kalau itu keadaan kita hidup, kita boleh rasa lah, Allah, kan? Zulmat, kan? Begitu gelap gelita, walaupun tidak dikamus, ditutup dengan atap zin dan sebagainya, memang gelap juga, baru kita terasa Allah, gelap. Tu kita boleh bercakap, tak apalah, buka boleh dah, kan? Kalau hak yang mana mati dia tak abad dah, kan? Dia akan datang berbagai-bagai jenis, kan? Macam-macam dia akan datang. Baik kalau baik, baiklah dia. Buruk, buruklah dia. Diri dia sendiri yang menanggung, orang lain tidak boleh menanggung, kan? Maka kita minta di sini pada Allah, muliakanlah tempat persinggahannya. Siapa minta? Kita minta. Dan luaskanlah tempat masuknya, yakni kubur. Kita minta luaskan kubur dia. Sebab tu kita kena ikhlaskan betul-betul, jangan menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, doa kita nak pergi ke mana? Tak pergi ke mana? Nabi hadis awal tadi, jangan menyekutukan Allah ketika mana nak sembahyang jenazah. Seperti mana nombor telefon tuan-tuan, kita nak kontak kawan kita, rakan kita, nombor angka 012 dengan 7 angka. Kita pun masuk 012, tertinggal 1 angka. Dudal tak masuk, an-nombor yang dadal tidak ada dalam perkhidmatan. Komputer duk cakap, geram, telefon sekali lagi, tinggal 1 angka juga, tak dapat. Geram, duk marah kat kawan, apalah dia ni tak mau angkat telefon dia tukar nombor, tak mau habaq, kan? Lalu tukar nombor pun habaq, aku telefon tak dapat, padahal dia yang tinggal 1 nombor. Tidak cukup nombor itu, kontak tidak dapat. Bagaimana kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa hak Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan dia accused, tak mau buat satu perkara, tidak mau buat hak Allah Subhanahu Wa Taala. Duk bagi tahu Allah tadi, Allah ampunkanlah dosa dia, maafkanlah dia, luahkanlah kubur dia. Allah tidak akan mendengar doanya, sebab dia menyekutukan Allah. Dia tidak mau menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi suruh ikhlaskan untuk melaksanakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya Allah, bersihkanlah dia dari segala dosa. Yang ini doa ketika mana kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, saya baca terjemahan, bersihkanlah dia daripada segala dosanya, bersihkanlah dari dia daripada segala dosanya, suci, bersih seperti mana fitrah yang anak yang tidak ada berdosa dan sebagainya. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan gantikanlah kepadanya rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Gantikanlah rumah dia tu lebih baik daripada rumah yang dia ada sebelum ni. Sebab tu kita doa pada imam baca doa, kita pun amin, kan? Sebab tu ketika mana doa, kalau boleh amin tu biar keluar suara. Kadang setengah tak
macam apa ikan dalam kolam. Amin ini disuruh. Perkataan bunyi amin. Amin. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min nidarin jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min hufarin niran. Imam baca setengah tu amin, tak dengar duduk sebelah kita, tak dengar apa, padahal suruh kita baca amin. Amin termasuk Fatihah imam, wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita boleh amin suara lebih sikit daripada biasa, lebih suara sikit. Setengah empat tak bunyi terus, duduk sebelah pun tak bunyi suara. Imam amin elok dah, sebab malaikat turun bersama amin. Maka ketika mana imam baca doa mayit itu, bila sebut amin, kita berkenan, setuju dengan apa yang imam minta. Minta supaya apa? Kubur dia tu seperti mana taman syurga, Raudatul Jannah. Di Langkawi ada surau Raudatul Jannah, ada tak ada? Surau Raudatul Jannah, surau taman syurga, ada tak ada? Ada. Di mana? Surau Tsunami. Nama surau tu surau Raudatul Jannah. Saya sampai satu buat tazkirah, beruntung tuan-tuan berada di surau taman syurga. Ada di mana ustaz? Dia duduk di situ. Surau taman syurga duduk mana? Depan muka kamu lah. Surau Raudatul Jannah, taman syurga. Dia faham bahasa Melayu tak apa. Ada yang sebahagian dia faham bahasa Arab. Raudatul Jannah, taman syurga, tak tahu di mana. Tapi surau tu surau yang apa? Maka ambil sebab Raudatul Jannah, taman syurga, sebab apa dia ambil nama tu? Sebab membuat pengisian ilmu setiap malam. Seperti mana masjid ini, Raudatul Jannah, taman syurga. Sebab apa? Pengisian ilmu selalu ada. Dinamakan sebagai Raudatul Jannah, taman syurga. Siapa sebut? Nabi sebut, kan? Di mana ada majlis ilmu, ada hendaklah kamu singgah di taman-taman syurga. Di mana adanya majlis ilmu Raudatul Jannah, maka singgahlah. Tak payah pergi taman legenda, dekat masjid insya-Allah. Maka di situlah kita kena ikhlaskan baca doa ketika mana sembahyang jenazah itu. Itu lebih kurang sedikit sembahyang untuk sembahyang mengenai sebut kata baru nak masuk imam apa dah? Takbir sembahyang jenazah, menepati rakaat-rakaat di dalam sembahyang. Kalau ada masa saya sebut sikit dah lah, kan. Masa dah masuk, kan. Sebab kita ada tiap-tiap malam kuliah di sini, kalau kata banyak sangat pun tak jadi, kan. Kalau duduk kereta sampai masa lebih tu tak menjadi, kan. Tapi kalau hak yang sebulan sekali tu tak apa lama, kan. Hak sebulan sekali main macam Datuk Mufti kan, yang tu sebulan sekali. Tak apa kita tunggu lama, walaupun 2 jam kena sanggup tunggu. Sebab main sebulan hanya sekali. Tapi kalau hak tiap-tiap minggu ni pendek-pendek memandai. Sebab apa? Boleh kita dapat ilmu tu walaupun sedikit, tapi kita dapat istiqamah beramal dalam kehidupan kita. Walaupun sedikit. Seperti mana makan cakotiau. Biasa makan cakotiau. Biasa nah. Kalau goreng cakotiau, dia boleh goreng untuk seorang lah. Tu nama cakotiau. Kalau dia goreng banyak, bukan cakotiau, itu kotiau goreng, kan. Dia rasa ada lain. Maka cakotiau hanya sepinggan untuk seorang dia goreng. Kalau goreng banyak tak jadi. Nak rasa cakotiau, maka itu dinamakan. Maka kuliah kita mingguan kita dengar selalu memandai dengan sedikit sebanyak. Maka takbir sembahyang jenazah ini menepati rakaat di dalam setiap takbir, satu takbir itu menepati rakaat sembahyang. Allahu Akbar, yang tu satu rakaat. Maka jangan sekali-kali imam masuk takbir yang kedua, imam dah selang takbir baru kita nak takbir Allahu Akbar, kita tertinggal dengan imam satu rakaat. Apa jadi dalam sembahyang? Kalau sembahyang fardu, sembahyang fardu 2 rukun fi'li, orang yang mewafi tidak ada kemuzaran apa, 2 rukun fi'li dengan imam tertinggal, maka rakaat itu tidak dikira. Rakaat itu tidak dikira, termasuk kata Imam Ghazali batal sembahyang. Itu sembahyang biasa. Tapi kalau takbir jenazah imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah elok dah. Imam Allahu Akbar, Iyyaka na'budu, kita masih Iyyaka na'budu, kan. Imam dah masuk takbir yang kedua, kita masih Iyyaka na'budu. Imam masuk takbir yang ketiga, kita pun Allahu Akbar. Batal sembahyang kita. Sembahyang jenazah tadi batal. Siapa perasan mana? Ramai, kan. Yang boleh sebut ni pasal kita pun ada dalam sembahyang jenazah itu, kita mengetahui, kan.
Kadang-kadang duduk sebelah kita, dia apa cara dia, kalau sebut masa tu batal, hang siapa lagi nanya pula kan. Aku duduk buat lama dah kan. Masalah bukan hal lama baru, masalah kalau tidak ada ilmu dia cerita ada lain. Duk buat lama dah, memang lama pun tak kena pada cara, tak boleh. Kita kadang-kadang sebut cara lain daripada dia dengar kata malam ni ada kuliah di mana tu, kita sebut cara tu. Di mana? Di sana kita pun sebut. Tengoklah kalau kau ada masalah pang kopi, tak apa, pokoknya bagi tahu tempat ada ilmu, tak sebut terus kan. Kalau dia tahu, dia fikir, maka bagus. Tapi seperti mana Sayyidina Husin dengan Sayyidina Hasan nak tegak pada orang tua, orang lama kan, ketika mana mengambil wuduk, ada dengar cerita tu, sejarah tu, itu hikmah kan, kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 4 sifat Nabi itu diamalkan oleh cucunya kan, bijaknya. Saya pun tak boleh tuan-tuan, kadang-kadang terus terang hang tak betul, sebut terus kan. Malah kebijaksanaan tak ada. Tapi Sayyidina Husain dengan Hasan ketika mana nak tegur pada orang lama ambil wuduk tak betul, duk buat lama dah kan, maka mereka berbisik dua orang bagaimana caranya pada satu masa bertemu dengan seorang tua lama ni untuk memperbetulkan wuduknya. Maka Sayyidina Hasan mengambil wuduk cara salah kan, cara yang tidak betul. Sayyidina Husain melihat perkara tu kan, melihat dia terus sebut, ambil tak betul itu kan, ambil cara dia macam ni. Betul ke, dah lama aku buat ni. Sebenarnya saya cakap bahasa saya lah kan, padahal bukan nak tegur depan-depan. Mereka mengetahui bagaimana wuduknya, tapi cuma nak bagi tahu kepada orang lama ni. Orang lama ni dia tengok, Allah, aku duk buat yang tu aku sebenarnya aku yang duk buat yang salah tu, padahal budak ni buat kan, cucu Nabi buat, padahal aku pun duk buat macam tu. Allah, itu kebijaksanaan kan. Akhirnya orang lama ni dapat ilmu, memperbetulkan wuduk dia itu cara hikmah, cara kebijaksanaan. Maka kalau tuan-tuan ada orang yang buat tak kena tu, pandai-pandailah kan. Kadang-kadang dia basuh kaki, bukan basuh kaki, dia jurus kaki, ambil tunjuk kaki kat kop ayat duk turun, tidak basuh kaki, padahal kena tangan ini kena turun kepada kaki, masukkan celah-celah dan sebagainya. Tak ada turun, dia uluk kaki demikian, tak jadi apa kan, tidak kena kepada tempatnya.